وصحبه ومن تبعه ووالاه. Ummu Ma'bad menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Ma'badin wasmuha Atikatu bintu Khalid al-Khuzaiyyah qalat lamma an hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dengan matanya yang panjang ni saya tak akan baca tuan-tuan untuk menyimatkan masa. Terus kita pergi kepada maknanya pada halaman 26. Daripada Ummu Ma'bad al-Khuzaiyyah, namanya adalah Atikah bintu Khuwailid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah bersama Abu Bakar dan hamba Abu Bakar Amir ibnu Fuhairah. Penunjuk jalan mereka adalah Abdullah ibnu Ariqid ataupun Uraiqid. Mereka telah melalui dua khemah Ummu Ma'bad yang merupakan seorang perempuan yang dikenali dan gagah. Sedang ia duduk bersila di halaman khemahnya. Ia memberi minuman dan makanan. Kemudian mereka bertanyakan daging dan tamar untuk dibeli, tetapi mereka tidak mendapatinya pada perempuan itu. Kaum tersebut telah ditimpakan kemarau yang panjang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada seekor kambing di tepi khaimah. Baginda bertanya, "Kambing apa ini wahai Ummu Ma'bad?" Ia menjawab, "Kambing yang tertinggal dari kumpulannya kerana ia lemah." Baginda bertanya, "Adakah ia ada susu?" Ia menjawab, "Ia amat lemah untuk itu, yakni untuk bersusu." Baginda berkata, "Adakah engkau memberi izin aku memerah susunya?" Ia menjawab, "Engkau bagai ayah dan ibuku. Kalaulah engkau mendapati ia bersusu, perahlah ia." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh dibawakan kambing itu. Kemudian baginda mengusap teteknya. Dengan tangan baginda membaca basmalah dan berdoa baginya pada kambingnya. Tidak semena-mena bercucuran turun susu dengan memancut-mancut. Lalu baginda meminta dibawahkan bekas untuk memberi minum hingga kenyang tertidur. Rasulullah memerah susu seperah-perahnya sehingga penuh bekas tersebut dengan berbuih di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perempuan itu minum sehingga ia puas. Kemudian memberi pula para sahabah minum sehingga kesemua mereka puas dan kenyang. Setelah itu baginda memerah lagi perlahan-lahan sehingga memenuhi bekas tersebut. Kemudian meninggalkannya dan membayarnya, lalu pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian suami Ummu Ma'bad yang bernama Abu Ma'bad pulang sambil membawa sekawan itik yang lemah kurus kering. Ia hairan melihat susu tersebut dan bertanya, "Bagaimana engkau memperolehinya wahai Ummu Ma'bad, sedangkan kambing-kambing berada jauh dan tidak ada yang bunting, tiada yang bersusu di rumah?" Tidak ada yang bunting dan tiada ada yang bersusu di rumah. Ia menjawab, "Demi Allah, telah datang kepada kita seorang yang penuh barakah, keadaannya begian-begian." Ia berkata, "Gambarkanlah ia kepadaku wahai Ummu Ma'bad." Ia menjawab, "Aku melihat seorang yang tampak cahayanya, mukanya berseri, akhlaknya mulia, perutnya tidak buncit, kepalanya tidak kecil, kacak tampan,
bercelak matanya, bibirnya menawan, suara lunak, leher bercahaya, janggutnya tebal, kening tebal bersambung. Ketika ia diam tampak kehebatannya, ketika ia berjalan terlihat kemuliaan dan ketinggiannya. Manusia yang paling cantik, dari jauh ia yang paling ternampak, dari dekat ia yang paling tampan dan kacak. Kata-katanya manis, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bagaikan kata-katanya butiran mutiara yang dikarang. Segak berbadan sedang, tidak terdongak mata kerana tinggi, tidak tunduk mata kerana rendah. Artinya nak tengok Nabi ni tak payah melenggak baru nampak, ataupun kena tunduk baru perasan. Satu dahan dari dua dahan ialah yang paling berseri dari tiganya pada pandangan. Paling elok kedudukannya baginya rakan-rakan yang mengelilinginya. Jika ia bercakap, mereka mendengarnya. Jika ia menyuruh sesuatu, mereka berebut-rebut melakukannya. Ia sering dibantu dan dilayani. Muka tidak masam dan bukan bercakap kosong. Mendengar itu, Abu Ma'bad berkata, demi Allah, inilah kenamaan Quraisy yang disebut-sebut kepada kita tentang urusannya. Aku ingin menemaninya, demi sesungguhnya aku akan lakukannya jika aku memperolehi caranya. Didengari di Mekah satu suara yang kuat yang tidak diketahui siapa penuturnya berkata, Allah, Tuhan manusia, membalasi dengan sebaik-baik balasan. Dua sahabat telah singgah di dua khemah Ummu Ma'bad. Mereka singgah dengan petunjuk dan ia mendapat petunjuk dengannya. Beruntunglah siapa yang berpetangan menemani Muhammad. Alangkah beruntungnya bagi Qusay apa yang Allah lenyapkan bagi kamu dengannya dari kelakuan yang tidak terbalas dan kemuliaan. 10 minit lah ni. Baca Probih hadis ni sikit. Mudahlah bagi Abu Bakar kebahagiaan sebenarnya, kerana ia menemani siapa yang Allah membahagiakan menemaninya. Mudahlah bagi Bani Ka'ab tempat pemudi-pemudi mereka, tempat duduknya bagi orang beriman diperhatikan. Tanyalah kakakmu tentang kambingnya dan bekas susunya. Kalau kamu tanyakan kambing pun, ia akan menjadi saksi. Ia minta diri darinya kambing kurus, maka ia jadi bersusu atasnya dengan jalan menyayangi kambing bersusu asli, maka ia tinggalkannya sebagai pemberian atasnya untuk pemerah. Ia mengulang-ulangnya pada punca selepas mata air. Baik, tuan-tuan, ada permintaan kita berhenti sat 10 minit kerana ada majlis angkat nikah. Itu permintaan daripada pengurusi masjid. Siapa nak kahwin ni? Ustaz Suyuti nak kahwin? Nak angkat dalam tu, dalam tu. Kau Ustaz Suyuti nak kahwin. Dengan akad dengan akad dengan khutbah sekali itu 10 minit ya. Dengan akad dengan khutbah 10 minit ya. Tak nak akad. Dah lah. Dan Ish. Dahnya dah tengah-tengah lah, cuma nak angkat. Betul? Buah lah. Saya Ustaz mana? Ustaz Jamal. Ustaz Jamal tersintuk. Oh. Tolong lah. Tak apa. Berpatangan.
Berpetangan tu tadi. Kenapa? Fatatihim ni. Tak mana ni mana? Amsa Amsa rafiqin teman. faqad faza man amsa rafiqan. Ha, berpetangan menemani. Amsa tu boleh. Berpetangan. Berpetangan ni. Petang-petang ah. Berpetang-petang. Ha. Bukan berpetang-petangan. Boleh ya. Ha? Apa tu ya? Itulah berpetang. Amsa tu berpetang-petang. Amsa petang kan? Ha, berpetang. Berpetang-petangan. Berpetang-petangan. Ha. Sebab berpetangan. Bukan pantang, Tahu lah, petang-petang. berpetang-petangan. Ya. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah kita ucapkan selamat pengantin baru lah kepada pengantin baru. Barakallahu fikuma wa barakallahu lakuma wa baraka fikuma wa jama'a bainakuma fi kulli khair. Amin. Kata amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Bara' ibn Azib menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Bara' ibn Azib. Betul gambar ini. Qala al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, a'zama an-nas, ahsana an-nas, jummatuhu ila udhunayhi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sedang besarnya, berbadan tegap, berdada bidang, seorang yang hebat dan setampan-tampan manusia. Hujung rambutnya di bahagian belakang menyentuh dua telinganya. Ia memakai hullah, kain selendang di atas baju berwarna merah. Aku tidak pernah melihat suatu apapun yang lebih indah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطة ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 sya'ratan bayda. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman menceritakan bahawa ia mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak putih melepak, tidak pula hitam melegam, rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus cedung. Allah bangkitkan ia menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Ia tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Ini kira hampir. Sebenarnya di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan wafat semasa berumur 60 tahun. Ini pun kira hampir 60 tahun lebih. Dia kata ra'si sitin, mana 60 tahun lebih. Ketika itu uban di kepala dan janggutnya tidak melebihi 20 helai. Ni yang ada uban lebih 20 helai ni bid'ah lah. Itu tidak, dia kerana adalah sunnah yang bukan tashri'iyah. Ada syai' jibilli. Jibilli makna perkara tabiat, perkara yang semula jadi pada semua manusia.
Ali ibn Abi Talib menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بالطويل المماغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسب كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أدهب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول نعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ni rendah lah, tinggi lawan dia rendah kan, tidak terlalu rendah, seorang yang sederhana di kalangan kaumnya, rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus mengurai, wajahnya tidak terlalu bulat, kulitnya putih kemerah-merahan, anak matanya hitam pekat, bulu matanya lentik, bahunya lebar tidak berbulu, tapak tangan dan kakinya tebal, ketika berjalan seolah ia menuruni cerun. Apabila baginda menoleh, baginda akan menoleh dengan seluruh badan. Jadi Nabi tak tengok orang khelin-khelin. Tengok orang khelin-khelin ni kita pun tak suka, betul tak? Nabi tengok kalih semua badan. Orang duk tengok kalih kepala saja, ataupun orang tengok khelin-khelin. Orang Tanjung kata duk kerlin-kerlin buat apa? Tak payah duk kerlin-kerlin lah. Baik. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian khatamun nubuwah. Baginda adalah nabi yang terakhir, seorang yang baik hatinya, paling benar percakapannya, paling lemah lembut tindakannya, paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan gerun kepadanya. Sesiapa yang telah bergaul dan mengenalinya akan mencintainya. Sesiapa yang cuba menggambarkannya akan berkata, tiada siapapun yang menyamai baginda sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelas gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hind ibn Abi Halah menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Halah ini adalah anak kepada Khadijah radhiyallahu anha daripada suaminya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan ketika baginda berkahwin dengan Khadijah, Khadijah sudah mempunyai 4 orang cahaya mata. Jadi ini anak tiri Nabi. Dia adalah pak menakan kepada Fatimah daripada sebelah ibu, bapa penakan seibu. Anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bih faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la'u wajhuhu
tala'lu al-qamari laylatal badri atwalu minal marbu' wa aqsaru minal musyadhab azimul hammah rajilus sya'ri in infaraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idha huwa waffarahu azharul lawni wasi'ul jabin azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yadirruhul ghadabu aqnal irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham kathul lihyah sahlul khaddain dali'ul fam muflajul asnan daqiqul masrubati ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batani was sadri aridus sadri ba'idu ma bainal mankibain dhakhmul karadis anwarul mutajarrad mawsulu ma bainal labbati was surrati bi sya'rin yajri kal khatti aris thadyain والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين أعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sekali tetapi dia memberi gambaran yang lebih detail dan jelas. Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanyakan pak cikku. Ejaan aku tu ke? Pak cikku. Hind ibn Abi Halah. Ni nama dia Hindun. Orang Melayu Hindun ni nama laki-laki, nama perempuan kan? Orang Arab Hindu ni laki pun boleh, perempuan pun boleh. Siapa dapat anak lepas ni pun nama Hindun. Yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Aku ingin beliau menggambarkan kepada aku sifat-sifat baginda yang sama denganku. Hindun menjawab, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar. Wajahnya berseri seperti bulan purnama. Tubuhnya lebih tinggi dari orang yang rendah, lebih rendah dari orang yang tinggi lampai. Kepala baginda besar, rambutnya ikal. Jika rambutnya panjang, ia akan menyikat dengan berbelah tengah. Jika tidak, rambutnya akan mengurai, tidak melebihi hujung telinganya. Kulitnya cerah putih kemerihan. Dahinya luas, bulu matanya melentik panjang, kedua keningnya hampir bertemu. Di antara kedua keningnya terdapat aurat yang akan menjadi merah ketika baginda marah. Hidungnya mancung bercahaya. Sesiapa yang tidak memerhati dengan teliti akan mengatakan ia bengkok. Janggutnya lebat, pipinya pauh, mulutnya lebar, giginya berjarak, dadanya berbulu halus, lehernya jinjang cerah bagaikan perak, tubuhnya cantik dan tegap, perutnya sama rata dengan dada. Ini yang perut buncit ni bid'ah semua. Ya Rasulullah dada dengan perut sama. Dadanya pula bidang, antara dua bahunya luas, bahagian tubuh yang tak berbulu tampak bercahaya. Di antara dada dan pusatnya terdapat bulu-bulu halus bagaikan garisan. Tetek dan perutnya tidak berbulu. Tangan, bahu,
dan bahagian atas baginda berbulu nipis. Tangannya panjang, telapak tangan lebar, tapak tangan dan tapak kaki tebal, jari jemarinya panjang, di tengah-tengah tapak kakinya tidak menyentuh tanah, kedua-dua tapak kakinya halus hingga tidak melekat air. Air yang mengenainya akan terus hilang, tidak berbekas. Ketika berjalan tubuhnya tegap, baginda berjalan dengan tenang, dengan langkah yang luas. Baginda berjalan seolah-olah menuruni tanah yang curam. Ketika menoleh, baginda menoleh dengan seluruh badannya. Baginda sering menundukkan pandangan, memandang ke bawah dari mendongak ke atas. Semasa berjalan dengan para sahabat, baginda akan membiarkan mereka berjalan di hadapan. Setiap kali berjumpa dengan sesiapa, bagindalah orang yang memulakan memberi salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada orang kita jumpa dia buat kemas. Buat kemas. Tunggu kita bagi salam kat dia, melianya dia. Tapi dia lupa bahwasanya orang yang mulia itu adalah orang yang mula memberi salam. Tapi kononnya penegak sunnah, itu masalahnya. Baik. Fasal ketiga, kemuliaan pekerti. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. An Sa'id bin Hisham qala sa'altu Aisyah faqultu akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Quran. Sa'ad ibn Hisham telah bertanya Aisyah berkenaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan kepada beliau akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia dari sudut akhlaknya. An Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara'a yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Abu Ishaq menyatakan bahwasanya beliau telah mendengar Al-Bara' berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia daripada sudut ketampanan wajah dan akhlak. Sifat baik bagi hati dan merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat kana wisadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yattaji'u 'alaiha min adamin hashuha lifun. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa pembaringannya dibuat dari kulit yang diisi dengan sabut. Lah ni tilam sabut mahal lah pula. Bagus dia kata, wallahu alam. Tilam sabut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law du'itu aqala law du'itu ila dhira'in aw kura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw kura'un syakka 'aidun la qabiltu." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah aku dijemput untuk jamuan betis kaki hadapan, bukan dan tu atau kuku kambing, pasti aku akan pergi. Dan kalau diberi hadiah kepadaku dengan betis kaki hadapan atau kuku kambing, pasti aku menerimanya. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tak memilih, tak memandang. Memandang ni istilah orang utara lah. Memandang ni maknanya melihat kepada kedudukan. Orang yang hebat-hebat kita raih betul-betul lah. Pengurusi masjid pun kalau kenduri rumah dia sibuk betul lah pasal orang terpandang. Tapi kalau orang cokiang kan, macam kita ni kan, orang cokiang
Dia mai kenduri rumah kita pun mai sat-sat ya, salam-salam bagi RM2 ni. Lepas tu duduk kata sibuk situ lah. Tak mana anak sibuk ni. Dia terpaksa ni, mai sat ya ni. Pasal orang biasa-biasa. Kalau orang terpandang, layan lebih-lebih. Ini biasalah. Kita tengok berlaku dalam masyarakat. Nabi tidak SAW. Hang terpandang ke, hang terpejam ke, hang apa ke, dilayan sama. Hatta wala kunuri orang jamu zira'. Zira' ni apa nama? Lem sheng. Lah ni, tu. Zira' tu sheng. Sampai lah. Ataupun kurang. Kurang ni kaki belah bawah tu. Arab lah panggil kawarek. Di Mesir dia panggil kawarek. Di Maghribi dia panggil kara'in. Yang tu hak kuku bawah tu kan. Lepas tu ada yang bulu-bulu tu dia akan bakar, lepas tu kikir buat sup. Nak yang tu pun sedap kan. Saya kalau pergi Mesir dekat Hussein tu, dekat apa nama Masjid Azhar, kat Masjid Azhar, kat Hussein dekat Basir tu, banyak mana ada nanti saya ambil semua. Murah. Sebatang 2 genih. 2 genih duit kita baru segenih apa dia? RM1 4 genih. RM1 4 genih. Dulu berapa sak ya? Dia sebatang 2 genih, batang 2 kupang. Batang 2 kupang, 20 batang baru 40 genih. 40 genih duit kita baru berapa ringgit ya? RM5. RM10 baru RM10. Baru RM10. Ambil banyak-banyak, balik bagi kat geng. Adalah tali abang geng mana? Boleh ya? Balik dari Mesir tu terus sakit jantung. Apa depa ni? Jamu teruk-teruk. Rasulullah jamul kutu pun dia makan, jamul pun ni. Orang kita ni kena, ya Allah. Orang saya tak faham. Tak apa. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalathan. Qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan wa amarna an nasluta al-qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Hadis Muslim. Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda makan, baginda akan menjilat 3 jari, akan menjilat 3 kali jari-jarinya. Betul kan tu? Bukan 3 jari, menjilat jari 3 kali. Baginda bersabda, apabila makanan kamu tumpah, maka buanglah kotoran padanya dan makanlah. Jangan diberi peluang kepada syaitan memakannya. Kami juga diperintahkan agar menghabiskan makanan. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak tahu bahagian makanan kamu yang mana yang berkat. Ni sekali lagi nak makan, ambil tarak-tarak nak makan, jangan buang-buang membazir. Banyak makanan jadi pembaziran. Tapi ni orang Islam dah tak berapa beramal. Orang kita pun semakin macam tu. Di negara Arab, kalau tuan-tuan tengok kedai makan nasi Arab tu, dia ambil setalam fak tu, makan seorang, makan 2 orang, makan sikit ya, betul tinggal. Dan dia heran tengok orang Melayu ni makan sampai habis. Jadi aib pula katanya, jadi malu pula pasal kata nampak makan macam lapang sangat. Itu tak betul sebenarnya. Mereka sendiri telah, sebahagian mereka lah, bukan semua. Dan rasanya majoriti macam tu lah ni. Jadi tuan-tuan, kita kena beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan buang makanan, makan bagi habis. Tak tahu hak mana satu barakah. Jangan ajak anak-anak makan dan membazir makanan. Biar orang nak kata apa pun. Ni dulu orang kita pun dah kata agak, makan sampai kikih periuk. Memang makan sampai kikih periuk. Kalau saya nasi kerak tu lagi syok. Kikih periuk sampai nasi kerak-kerak tu sekali. Tapi janganlah masak sampai hangit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi.
qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Baginda menjawab, Aisyah menjawab, baginda menjahit pakaiannya, membaiki kasutnya dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lelaki lain di rumah mereka. Jadi Nabi tak duduk sajalah di rumah. Tak duduk macam yang dalam gambar. Dulu kalau orang nak gambarkan satu keluarga, orang nak lukis, orang akan buat mak di dapur masak, anak perempuan cuci apa? Tengok buku teks kita cikgu. Anak perempuan cuci apa? Duk basuh pinggan. Ayah duduk tahu mana? Ayah duduk ruang tamu baca surat khabar. Anak laki-laki luar rumah minggoli. Gambar. Tengoklah balik, tengok buku teks anak-anak. Tajuk keluarga saya, usrati ke, my family ke apa ke, macam tu digambarkan. Dan alhamdulillah kalau jadi lagu tu sungguhlah saya bagi pihak orang lelaki seronok. Nabi buat benda-benda al-mihan. Mihan ni kerja-kerja remeh di rumah Nabi buat. Termasuk kerja remeh ni menjahit apa, tampung baju, tampung kasut. Kalau kita lah ni lah, untuk zaman kita lah, bersiang-bersiang, kemas dapur sama, basuh pinggan sama, sidai baju. Saya Abang Hamzah, saya sendirilah tekat sidai baju tu boleh lagi. Sidai sekian baju boleh lagi, tekat tu ya. Tapi patutnya kena lebih lagi lah. Lipat baju paling tak syok. Sepak tau. Lipat baju paling tak syok. Tambah kalau lipat dengan mereka. Sambil lipat tu, mereka boleh ceramah 2 jam tanpa tajuk. Kita ada tajuk pun, hai. Kan dia kata orang perempuan ni adalah penceramah yang paling hebat, boleh berceramah berjam-jam tanpa tajuk. Tapi sebenarnya patutnya lipat baju, kupas bawang, masak-masak sama-sama lah. Tapi jangan pulun sangat. Tak kira dia patut orang buat apa pula. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على العرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tanah, makan di atas tanah, mengembala kambing dan menerima undangan walaupun dari seorang hamba, walaupun dengan roti yang dibuat daripada gandum syair. Syair ni apa nama? Lah ni orang panggil apa? Bali. Oh, keluar balik. Masya-Allah. Ustaz di masjid ada spek mata? Tak ada. Spek mata wakaf tak ada. Tak apa. Dia suka tercabut. Ni cabut apa? Atau ni cabut lah kan? Silap matuk hang bagi apa pek mata ni. Yang ni pula kalau hilang dia nak pergi cari kedai. Tak nak simpan. Man, Mazat. Pergi tengoklah kereta aku ada satu lagi. Betul. Baik. Yang ke-51. Jadi Nabi, orang panggil jemputan makan, tak ni kita kalau nak panggil orang hebat makan kan, nak buat nasi Arab lah, nasi mansaf lah, nasi mandi lah, nasi apa lagi, madrud, semua mansaf, mandi, madrud, lagi apa? Ruzbian. Alhamdulillah, barakallahu fi. Orang punya. Orang tinggal pakai hak orang. Tu asal dia tebal sangat. Saya sikit lah. Okey. 51 wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala in kanatil amatu
in kanatil amatu min ima'i ahli al-Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa seorang hamba wanita penduduk Madinah, dan dikatakan dia orang tua, ada juga mengatakan dia seorang yang telah lanjut usia, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa baginda pergi mengikut ke mana yang dikehendakinya. Nak habaq Nabi layan, walaupun seorang hamba dan orang tua, perempuan pula tu. Dia ni lah orang tua-tua, bila kita main ni nak tunjuk yang tu, nak habaq yang ni, betul tak? Nabi ikut, Nabi turut, bagian. Alah, orang besar-besar lah, tak tahulah pengurusi tuan-tuan. Sibuk lah. Ada meeting dengan Datuk ni, nak jumpa ni Datuk nak jumpa. Okey, 52. Wa Anas radhiyallahu anhu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghilmanin yal'abun fasallama alaihim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kanak-kanak yang sedang bermain, lalu memberi salam kepada mereka. Lah ni orang masjid jumpa budak-budak muda duduk tepi jalan, duduk berkumpul ke, duduk menyembang ke apa ke, pi bagi salam kat depa sudah. Ni ke saya ingat kira marah ya, tidak? Marah jerakah sampai ke sudah dakwah tak terbuka kepada anak-anak kita. Kena ubah. Saya ada seorang sahabat saya, Allah yarhamlah, dia mati, dia boleh ceritalah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akhir sekali dia kata, budak-budak ni yang duk menyembang tengah malam ni minta dia buat kuliah dekat depa, dekat pok depa tu. Pok depa tu tak maaflah, pok ketum lah mak aku, tak tahulah pok depa. Dia pergi duduk sembang dengan depa. Tapi jangan kita buah ketum dengan depa pula. Tak, ni kita buah pula. Kita pergi dia duduk. Dia tak mula-mula bagi salam ya. Mula lalu assalamualaikum. Budak-budak ni hormat, ustaz, tok imam, kan? Bapa, kita okey ke ustaz? Okey. Lalu lepas tu 2 3 dia benda ni bukan boleh pergi serbu lagu tu. Serbu lagu tu tak boleh. Serbu lagu tu dakwah sekali tu lah, kan? Macam orang nak tangkap burung puyuh dulu. Kan, lepas hujan kan, burung puyuh bukan boleh pergi stand atas tu, dia kena buat apa? Kena pergi pusing tu. Tempat puyuh tu kita nampak dia pergi menjorok tu kan, dia lari-lari lah, bom itu kita pergi pusing tu, pusing kok jauh. Kau lama kau dekat puyuh tu nanti duduk tengok kita pening sampai dekat, oh kita stand, oh dapat. Ni kita nampak puyuh masuk dalam semak tu, pergi stand tu tak dapat. Tentu juga orang cerita orang nak tangkap kebau yang duk mandi dalam sungai. Kebau banyak-banyak mandi dalam sungai, tuan dia nak tangkap, bawa tali terjun dalam sungai tu, bubuh dekat dekat kebau tu, tak boleh. Dia tebok, dia lari, habis mati lagu tu ya. Okay. Tahu macam mana cara dah? Dia kata hantar sabut dulu, ambil sabut banyak-banyak, tahu sabut pi kebau tu, tengok sabut 2-3 lungguk sabut pi sama-sama dengan sabut tu, tuan dia main dengan apa? Main dengan tali. Lepas tu sampai dekat tu baru pum, boh tali tu, lari naik atas, dapat lah. Tu cara dah. Macam tu juga budak-budak ni tak boleh pergi duduk marah ni, hampa ni mayang pun tak pergi alik, menyembang saja, nak idea apa, nak dia masuk neraka kan, mati masuk neraka. Dia kata alah sudahlah ustaz, hang pun tak tahu nak masuk syurga ke neraka. Okey, kena bagi salam tu. Nabi layan, budak-budak main pun Nabi bagi salam. Nabi bagi salam. Main lama sikit dah duduk bagi salam dah, tegur. Apa buat apa? Menyembang, sembang sama. Kemudian lupa tutup, sorry. Baik. Itu di antara akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi hadis 53. An Abi Zubair anna Jabir bin Abdullah haddathahum qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fayuzdi adh-dha'if wa yurdifu wa yad'u lahum. Abu Zubair menceritakan bahwasanya Jabir ibn Abdullah menceritakan kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di belakang para sahabat, memimpin orang yang lemah, membonceng dan berdoa bagi mereka. Ada kala Nabi membonceng, Yardif ni naik duduk belakang. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah fa adrakahu a'rabiyyun fajadhabahu biridaihi jadbatan shadidatan hatta nadartu ila safhati 'atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad atharat biha hashiyatul burdi min shiddati jadbatihi thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak faltafata ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika thumma amara lahu bi'ata. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang berjalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu memegang baju sejuk Najran yang tebal, tiba-tiba seorang Arabi mendapatkan baginda dan merentak baju tersebut dengan kuat sehingga kesan rentapan dapat dilihat di bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku sebahagian dari harta Allah yang ada padamu. Lalu baginda berpaling kepada beliau serta ketawa dan memerintahkan agar diberi kepadanya sebagai hadiah. Nabi tergelak, Nabi terasa lucu dengan sikap orang Arab kampung ni, pendalaman ni, yang nak minta bantuan kat Nabi SAW, tapi buat panggil mereka begitu. Dia ada jenis orang yang mereka hidup macam tu, kan? Saya minta maaf lah kalau tuan-tuan kalau saya nak sebut ni, ada orang rasa tak suka, tapi pengalaman saya dengan orang-orang yang pergi ke laut. Siapa pergi ke laut? Saya pun selalu pergi ke laut, tapi geng-geng kami yang pergi ke laut ni, mereka suka cakap kuat, suka cakap deras. Pasal tak? Saya tahu pasal apa. Pasal mereka macam nak pekak sikit. Dua sebab nak pekak. Pasal apa? Pasal bila pergi ke laut ni panas. Lepas tu orang kalau buat bendang banyak, dia akan pekak sikit. Dengan orang pergi ke laut banyak, dia akan pekak. Bila orang pekak, dia bercakap, dia rasa orang tak dengar. Pasal dia tak dengar, maka dia akan cakap kuat. Dia cakap benda biasa pun macam duk jerkah kita ni. Kita kalau tak faham situasi, kita akan rasa dia ni tak pun nak betul dah, kan? Tapi sebenarnya macam tu lah. Orang pergi ke laut dengan orang buat bendang, duduk dalam tengah panas. Dulu ni lah ni buat bendang mah cakap pinggang ya, saya pun tahu. Yang syoknya sewa bendang orang pula tu. Sewa bendang orang, dia pun apa nama upah orang, dia pun untung aku tu ya. Okey, tak apa. Kita macam ni, saya tengok orang pendalaman lah, lebih kurang gitu. Ataupun yang orang Arabi ni, orang Arab Bedui, yang duduk di pendalaman, yang kurang bertamadun, macam itulah cara dia pun. Mai tarik rentak Nabi SAW sampai berbekas merah. Jadi Nabi dia sabar dengan kerenah umatnya yang begitu. Nabi jadi rasa nak tergelak pula dengan puak ni, dan Nabi bagi juga pemberian. Ada berbagai riwayat lain mai kata dekat Nabi ni, mai kata bi'sa akhul ashirati anta ya Muhammad. Hang ni adik-beradik paling tak guna, lebih kurang tu bahasa dia. Hang ni Muhammad adik-beradik paling tak guna. Aku ni susah begini hang tak tolong. Nabi pun begian tolong apa semua. Sehingga Aisyah kata, dia kata kat Rasulullah teratur, Rasulullah bantu dia. Rasulullah kata ada orang jadi lagu tu pasal orang tak layan dia. Betul tak? Jadi kita jadi pemimpin ni kena ingat, kita kena layan dengan semua orang dan beri perhatian. Dalam beberapa riwayat menyebut sahabat Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang rasa dipinggirkan.
Semua orang rasa dialah orang yang paling diberi perhatian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. 55 wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ashadh Abdul Qis inna fika Ashad Abdul Qis inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana'ah. Ibnu Abbas menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepada Ashad Abdul Qis, sesungguhnya pada kamu ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Yang pertama baik hati, dan yang kedua tetap pendirian. Dia tak mau baik hati tapi benyai. Dia tak mau tetap pendirian tetapi jahat. Dia mau dua-dua. Sifat sabar dan lemah lembut baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah berfirman yang bermaksud, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita dengan kekufuran mereka, dan janganlah engkau bersempit dada dengan apa yang mereka tipu dayakan. 57 tu buang haddatsani. Wa an Urwata qala anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhudin qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه. Urwah berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan kepadanya bahawa beliau pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah engkau menghadapi suatu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Baginda bersabda, aku telah hadapi kaummu. Apa yang telah aku hadapi? Perkara yang paling hebat yang aku hadapi dari mereka adalah pada hari Aqabah. Hari Aqabah ni hari Mina lah, hari tasyrik. Ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalail Ibn Abdi Kulal. Nabi jumpa kabilah tu, Nabi dakwah mereka, berlakulah apa yang berlaku, tetapi ia tidak menyahut terhadap apa yang aku kehendaki. Maka aku pun berlalu dengan penuh duka cita. Ini peringkat awal dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, dan jangan kata Nabi tak sedih, Nabi sedih. Jangan kata Nabi tak menanggung derita, Nabi menanggung derita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia kata, aku tidak sedar kecuali aku telah berada di qarnus tha'alib.
satu tempat bucu sebuah bukit. Nabi sampai berjalan pun tak perasan. Nabi amat dirundung dengan rasa susah hatinya, orang tak mau terima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Sampai kepada Qarnu Ats-Tsa'alib. Maka aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku dapati awan menaungiku. Aku pun melihatnya, dan aku dapati Jibril ada padanya. Tengok Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil aku dan berkata, sesungguhnya Allah mendengar kata-kata kaummu kepada engkau dan apa yang mereka lakukan kepada engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan kepada engkau malaikat penjaga bukit untuk engkau perintahkan apa sahaja untuk diperlakukan ke atas mereka. Lalu malaikat penjaga bukit pun menyeru kepadaku dan mengucap salam ke atasku dan berkata, wahai Muhammad, maka ia berkata yang demikian menurut kehendakmu. Ikut hang ini, ikut hang, ikut engkau wahai Muhammad. Bagi line saja, siap, line clear. Rasulullah kata apa pun, hari itu Allah dah hantar malaikat jaga bukit. Kalau kita macam mana? Orang buat tahanan-tahanan lebih-lebih korang. Kita kata cukup buat gitu ya. Kalau kita lah. Tapi Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi amat beri perhatian kesusahan yang kita hadapi, dan Nabi SAW harisun, amat tamakkan, amat mahukan, amat berkendakkan iman ini diterima oleh semua orang. Semua orang beriman, semua orang terima petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin maha penyayang, dengan orang mukmin amat penyayang, amat pengasih. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata, yang demikian menurut kehendakmu. Jika engkau mahu, aku telangkupkan ke atas mereka dua bukit Akhsyabain, dua bukit besar yang ada di Makkah. Maka baginda menjawab, bahkan aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyungutu dengannya sesuatu pun. Jadi bila tak apalah, kok mana pun kita takkan habis jugalah hari ni buku ni. Kita baru setengah ya. Jadi kita baca tajuk ya. Macam biasa, baca tajuk habislah. Saya nak ulas juga berkenaan dengan apa yang berlaku dewasa ini, iaitu tentang pemimpin sebuah negara di Eropah yang bagi ruang kepada masyarakat dunia untuk memperkatakan sesuatu yang tidak enak berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlakulah apa yang berlaku sehingga berlaku pembunuhan dan sebagainya. Dan ianya perkara yang amat mengecewakan kita lah terhadap apa yang berlaku, salah faham, dan kita kena teliti dalam masalah ini dan bertindak dengan betul. Alhamdulillah, kita dapat lihat bagaimana umat Islam seluruh dunia bersatu hati membela Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang yang membela itu pun dia tutup aurat pun tak sempurna. Tak ada lah macam makcik-makcik ni tutup aurat, tudung lituk apa semua, tidak. Tapi iman itu masih ada dalam hati mereka, dan depa terai macam mana ni, kita dapat lihat bagaimana iman itu masih ada dalam jiwa umat Islam, dan yang perlunya iman itu digerakkan. Alhamdulillah, perkara ini kita kena lihat, dan ada yang biasa tuan-tuan dengarlah, marah, tindakan boikot, begitulah begini. Okey, yang tu orang panggil apa? Yang tu refleks yang biasa, tindakan Arab kata in'ikasiyah, yang momentum dia yang bila suatu tu dia tumbuk tu, lepas tu dia lepas balik tu, dia akan lagi kuat
dia momentum dia akan lagi kuat pi. Macam itulah. Itu sudah jadi sunnah. Hukum fizik pun dah kata macam tu, dah jadi sunnah. Cuma kita sebagai umat Islam, kita kena lihat juga daripada aspek dakwah, dan saya tertarik dengan ulasan yang diberi oleh dua orang tokoh dalam masalah ini. Yang pertama, yang ulasan yang diberi oleh Al-Habib Syekh Ali Al-Jufri. Syekh Ali dia kata okeylah macam tu lah, macam ni umat Islam tak redha bagian. Tapi dia kata cuba kita bayangkan kalau baginda SAW berada dengan kita sekarang ini dan tomahan itu keluar macam tu, agak-agaknya Nabi nak buat macam mana? Okey, jadi tengok dalam sejarah macam ni lah kan, macam ni lah. Nabi tetap mengharapkan iman itu masuk, tetap mengharapkan orang tu terima hidayah, dan begitu yang berlaku dalam sejarah. Biasanya orang memusuhi sangat Islam, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka hatinya untuk menganut agama Islam, dan dia akan menjadi seorang yang mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah tengok adik-beradik dia, pak menakan dia kena bunuh, kena cincang, kena kelak mayat dan sebagainya kan. Sahabat semua sedih, Rasulullah pun sedih, tapi Rasulullah tetap angkat tangan dan berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam hadis ini, hadis Ibnu Abdi Yalail ini kan, baginda SAW diberi peluang. Agaknya kalau malaikat Jibril mai lah ni, dan apa umat Islam nak buat macam mana, aku bagi tenggelam Fransa semua tu, bagi Perancis tu bagi apa, bagi tsunami ke apa, kita pun ya Allah bagi biar presiden tu mati memulut tu buih mata herot kau tu terjelen ke apa, betul tak? Nah, itu jiwa kita macam tu. Kalau iyalah, tapi kita kena lihat benda tu, dan sama-sama kita doakan. Dulu lepas kejadian 21 September 21 September yang PWTC yang kena bom 11 September tu, ada pencetak buku di Mesir, dia cerita dia main satu syarikat yang mengeluarkan tafsir Al-Quran. Dia kata lepas tu saja penjualan tafsir Al-Quran untuk terjemahan bahasa Inggeris ni begitu hebat sekali. Orang nak cari Quran pasal orang nak kenal agama Islam. Dan sehingga kan di Amerika hari ini umat Islam sudah mencapai bilangan 7 juta orang. 7 juta umat Islam, dan menjadi agama yang paling pesat berkembang di Amerika, bahkan di Eropah. Itu di antara hikmah yang Allah Azza wa Jalla jadikan. Artinya kita harap benda ni pun macam tu jugalah. Dan tidak dinafikan, saya dengar satu ulasan yang diberi oleh Mufti Mesir, iaitu Syekh Syauqi Alam, Mufti Mesir yang sekarang ni. Dia melihat juga, dia kata agak merunsingkan terhadap perkara ini, kerana dia kata kebanyakan orang Eropah yang masuk Islam, dia ada berapa peratus, saya takut nak sebut, tapi daripada mulut beliau lah, saya tak mahu sebut lah, tapi bagi dia melebihi 50% lah, ramai. Kebanyakan orang yang masuk Islam di negara Eropah, mereka ini terlibat dengan gerakan-gerakan orang panggil apa? Pengganas. Gerakan pengganas. Mereka itu dan generasi kedua Islam orang Eropah. Dia berpandangan ini adalah kerana sebahagian besar daripada pusat-pusat Islam di Eropah dikendalikan oleh orang-orang yang menanam akidah dan pemikiran keganasan di situ, wallahu alam. Jadi saya pun fikir juga benda yang dia kata tu mungkin ada benar, kerana memahami agama ni, tuan-tuan, kita perlu dua benda yang amat penting. Dua benda yang amat penting. Satu, sumber
satu kaedah memahami. Sumber ni kita sebut sebagai masdar at-talaqqi, sumber pemerolehan ilmu. Satu lagi adalah sumber tu ada how to understand, macam mana nak faham. Dia kena ada satu manhaj, satu metod. Orang Indonesia kata metode. Sebab tu kita ada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajar kita untuk bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber ilmu dalam agama. Malangnya, jangan kata orang baru masuk Islam. Kita tengok orang baru masuk Islam 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun, mengaji agama sikit, tiba-tiba dia kata ustaz-ustaz ni tak betul, ustaz pondok tak betul, tok lebay pondok tak betul, tok lebay surau-surau masjid ni tak betul, yang ni tak kena, sebab tu Islam tak boleh berkembang pasal depa ni lah, bra. Masya Allah. Kerana dia diajar dengan perkara itu, dia ditanam dengan doktrin itu, dia diajar dengan kebencian, dia diwariskan dengan dendam orang-orang tertentu. Tak? Dendam, kebencian menyebabkan 2-3 hari baru masuk Islam, 2-3 bulan baru masuk Islam, tiba-tiba jadi macam ulama besar dah, dan menghukum para tok lebay kampung yang telah pun memberi sumbangan kepada kelangsungan agama untuk ratusan tahun kita di negeri kita ni. Kok pun kita tak setuju pendekatan tu, tak semasa, tak up to date duk baca kitab macam ni. Kita buatlah yang baru, tak perlu kita hina, tak perlu kita menyalah-menyalahkan. Kullama ja'at ummatun la'anat ukhtaha. Naik adil tu. Setiap generasi datang dia akan kata hak dulu tak betul, hak dulu tak betul. Ini rosak. Jadi saya bila Syekh Syauqi kata macam tu, saya pun duk terfikir juga. Kerana kalau dia ambil agama itu, kepahaman agama itu daripada sumber yang tidak betul, orang baru masuk Islam. Kita dah lama masuk Islam ni pun duk ambil sumber YouTube, dia ambil sumber ceramah lawak bodoh, duk ambil sumber lagu tu, duk ambil sumber macam ni, pun menyebabkan kefahaman tidak betul pasal tidak ada asas. Orang duk bercakap bab sifat Allah macam tu, sifat Allah macam ni, sifat dengan zat ni macam ni, bercakap pandai aku tu, bercakap pandai aku ni, pun dah ramai dah boleh pengikut sampai juta kot follower. Itu amat menggerunkan tuan-tuan. Ini amat menggerunkan kegagalan kita dalam mengambil dan memastikan generasi Islam mendapat kefahaman ilmu Islam daripada sumber yang betul. Tak betul. Kadang-kadang sumber betul, kaedah pemahamannya tak betul. Kaedah pemahamannya tidak betul. Tak melihat Islam secara syumul, secara menyeluruh. Jadi menyebabkan orang salah faham dan sebagainya. Dan yang suka sangat pun kadang-kadang tindakan dia apa? Okeylah kalau orang masuk rumah kita mencuri, dia ambil barang kemas bini kita, makcik ada emas berapa kilo? 2 kilo. Baru ni kita dah Patut Pulau Pinang dah meluluskan perhiasan wanita yang dipakai yang kurang daripada 800 gram tak perlu dibayar zakat. Kadang uruf tu dah naik sampai 800 gram. 800 gram pakailah sampai merenduh begitu. Okey, lebih 800 gram baru kena zakat. Tak apalah. Okeylah, ada sekilo di rumah. Tampaklah subang, gelang, mastora lah, apalah sekilo. Orang tu masuk mencuri, kita dapat tangkap dia curi sekilo. Cukup saksi 2 orang. Boleh tak kita kerak tangan dia? Saya nak tanya. Laksanakan hukum Allah Ta'ala, kerak tangan dia. Boleh tak? Mana boleh? Tak boleh. Kita jumpa seorang Melayu Islam mencaci agama Allah, mengatakan Nabi SAW, kita kata dia murtad, kita ramai-ramai kita bunuh dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tu ada kaedah kefahaman dia, ada kaedah tindakan dia dan sebagainya. Tiba-tiba kita melancarkan jihad kono, jihad koni. Tak boleh. Nabi duduk Mekah tak jihad lagi pun. Secara ketenteraan ada tak?
Jihad ketenteraan di Mekah ada tak? Tak ada. Kena ada daulah dulu, kena ada imam dulu dan sebagainya. Macam tu juga. La jihada illa tahta liwa'i amirin atau imamin. Tidak ada jihad kecuali di bawah panji-panji pemerintah. Jadi tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Saya agak setuju, walaupun ada orang tak setuju, wallahualam, saya agak setuju dengan kepincangan yang ada dalam masyarakat kita ini, kita orang Islam ni, dalam dakwah kita. Depa tu pula rajin lah buka tempat pengajian lah, kok ni lah, banyak. Dan kita pun tak nafikan usaha mereka itu, cuma kita mengharapkan perkara ini tidak berlaku. Tidak diajar benda yang tidak betul, tidak diajar pada kaedah yang tidak betul. Benda ni kena tengok semua, kena diajar semua dan ditengok secara syumul. Tak boleh tengok sekerat-sekerat. Saya bagi contoh baru ni. Saya bagi contoh, saya ni ada 2-3 orang pergi masjid pertama ni. Saya bagi contoh, kalau orang tengok Islam ni, orang tengok bab jizyah saja, orang rasa kira nak ambil duit orang kerak kepala ya. Jizyah pula tuan-tuan terjemah dengan cukai kepala. Tidak. Kalau orang tengok Islam ni satu janib tu saja, bab kerak tangan orang mencuri je, bab rejam kira nak kerak tangan orang nak buat sup tangan lah, cakap dia pun pelik-pelik lah. Tidak. Macam tu juga kalau kita tengok sekolah tu, tengok apa? Kita tengok undang-undang disiplin sekolah saja. Gantung sekolah, rotan 3 rotan, rotan 1 rotan. Tidak. Kita nampak sekolah tu sapi, hampir sekolah kena rotan. Itu tak betul. Takkan semua orang ni Islam nak ajak jadi pencuri untuk dikerak tangan. Tujuan Islam tidak. Islam nak ajak orang jadi soleh dan tidak mencuri. Contoh. Dan kena lihat semua. Tuan-tuan tengok depa laksana hukum hudud, golongan pengganas ni, tarik tangan korang tu, saya tengok Allah alam, takut buat tipu-tipu kau, tak tipu saya tak tahu lah, tapi yang orang tunjuk kat saya dalam WhatsApp tu, tarik tangan tu kerat, pisau tu pula tumpui serupa dengan cincang tulang musim korban tu, kurkung terang nak putih jangan tu. Ya Allah, di mana rahmat Islam yang kita tahu ratusan, 700 tahun Islam memerintah di bawah panji-panji kerajaan Uthmaniyah, hanya 4 tangan saja dipotong kerana mencuri. Jadi tuan-tuan, pengambilan ilmu tu kena daripada masdar talaqi yang benar, kemudian cara pemahaman adalah berdasarkan kepada metod dan manhaj yang betul. Kalau tidak, akan membawa kepada apa yang berlaku. Dan saya amat risaukan terhadap orang yang menggunakan fakta-fakta agama untuk menanam doktrin kebencian. Beragama dengan erti membenci orang lain. Beragama dengan erti melihat orang lain bukan Islam, kita saja Islam. Orang lain syirik, kita saja beriman. Beragama dengan melihat orang Islam lain sebagai orang yang melakukan mungkar bid'ah yang menyesatkan, kita saja bawah keimanan ini. Tidak, ini satu perkara yang amat merungsingkan. Sepanjang inilah kita melihat nak senyum kat orang pun payah, kerana ditanam dengan kebencian, dan ada dendam-dendam yang diwariskan kepada para pengikut. Wal'iyadzubillah. Ini saya ingat perlu diberi perhatian. Apa yang berlakulah. Musuh Islam nak menyekat agama Allah, itu usaha mereka, tetapi kita yakin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun tidak disukai ataupun walaupun dibenci oleh orang-orang kafirin. Cuba tengok hak kita kata tadi. Okey. Wa an Abi Hurairah qala
قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Ada tertinggal sikit tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa seorang Arabi telah berdiri lalu kencing di dalam masjid. Orang ramai mengerumuninya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tinggalkan dia dan tuang air di tempat kencing tersebut atau cebok daripada air. Tuangkan air di tempat kencing tersebut secebok daripada air. Buang atau tu bosa. Sesungguhnya kamu semua diutuskan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Jadi tuan-tuan, hadis ni ialah orang Arabi ni dia pergi memayang masjid Nabi, dia nak kencing, dia pergi kencing hujung tu ya. Hikmat Nabi orang sahabat-sahabat dah mula apa? Mula susah hatilah. Depa kalau kita pun perambat kan, Nabi kita biar bagi dia perhabis. Kerana kalau dia tengah kencing, kalau kita halau dia akan kencing lagi banyak tempat, berterabak dia kencing rata. Dia biar tentu, kemudian selesai dia ditegur dengan baik, kemudian Nabi ajak mereka macam mana untuk menyucikan tempat yang terkena najis. 59. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna al-yahuda أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم وقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. رضي الله عنها, Aisyah meriwayatkan bahawa orang-orang Yahudi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, celaka atas kamu. Lalu dijawab oleh Aisyah, juga atas kamu. Semoga Allah melaknat dan memurkai kamu. Melihat hal itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, bersabar Aisyah, hendaklah engkau berlembut, jauhlah sifat keras, sifat kasar dan keji. Ini orang Yahudi lalu mai katakan Nabi, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikum. Banyak tu ya. Aisyah marah. Aisyah sambung, Waalaikumussalam. Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Laknat Allah, Allah benci kamu, Allah marah kamu. Mampu lampau ni pun. Dia kurang bahasa kita, bila sejemah tu baru boleh faham sikit kan. Lebih kurang lah orang caci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi kata ke Aisyah, mahlan ya Aisyah, alaika bir rifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsha. Jangan wa iyyaki, alaika bir rifqi, kamu hendaklah berlaku lunak, wa iyyaki, dan jauhi bil unfi, tindakan ganas, keras, kasar, wal fuhshi, kata-kata yang keji. Jangan balas dengan kekejian. Ada riwayat yang lain Nabi menyebut iyyakum birrifqi, kamu hendaklah berlaku lunak, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, kerana kelembutan itu, kelunakan itu tidak diletakkan pada sesuatu kecuali ia akan menghiasi perkara itu. Wala yunza'u min syai'in, dan tidak direntak cabut daripada sesuatu illa syanahu, dia akan memburukkan perkara itu. Ini dalam kes penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara nasihat mantan mufti Mesir dulu, Syekh Ali Jumaah. Dia kata kita tengok balik dalam sunnah apa tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam satu ucapan beliau baru-baru ni, dia kata pernah dia bawa hadis ni lah, hadis Assalamualaikum ni, dan tentang jawapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Jadi moga-moga berbagai-bagai berbagai-bagai bentuk tindakan yang diambil ini, moga-moga dia membuka hati manusia untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, muka surat 42, sifat mengasihani dan keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 44, sifat malu Rasulullah. Muka surat 45, keberanian Rasulullah. Muka surat 46, mukjizat Rasulullah. Muka surat 48, pasal yang keempat, mencintai Nabi dan kelebihan berselawat ke atas baginda. Menyintai tu Nabi, pahala mengasihi baginda, kelebihan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kelima, petunjuk baginda dalam ibadah, petunjuk baginda dalam solat, petunjuk baginda dalam berpuasa. Kemudian sebahagian daripada petunjuk-petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, sampailah muka surat 60 berapa? Muka surat 64. Hadis yang terakhir 116. An Abi Burdata an Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u faltu'jaru walyaqdillahu ala lisani nabihi ma ahab. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, apabila datang orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan datang kepada para sahabat yang duduk bersama baginda dan berkata, berilah bantuan, nescaya kamu diganjari dan Allah akan memperkenankan di atas lidah nabinya apa yang ia kasihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadis yang terakhir, bagaimana baginda membantu orang, dan kalau baginda tak dapat bantu, baginda akan mencari ataupun berusaha untuk mencari sumber lain yang dapat memberi bantuan kepada orang tersebut. Hadza akhiru ma tayassara lana min tarjumati hadzal kutayb al mubarak. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yaj'alahu fi mizani a'malina yawma la yanfa'u fihi syafa'atun illa syafa'atu sayyidil awwalin wal akhirin. ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله من فضله العميم أن ينفع به ويقبله بفضله وأن يجعله خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم وأن يطهر ظواهرنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يخلص سرائرنا من شوائب الأغيار والشيطان ودواعيه وأن يتفضل علينا بالسعادة التي لا يلحقها زوال وأن يذيقنا لذة الوصال بمشاهدة الكبير المتعال وأن يلحقنا بالذين هم في رياض الجنة يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون وبالحور العين يتمتعون وبأنواع الثمار يتفكهون يطوفون عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون فنالوا بذلك السعادة الأبدية وكانوا بلذائذ المشاهدة هم الواصلون وصلى الله وسلم على الواسطة العظمى لنا في كل نعمة وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بنية القبول والتوفيق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم صراط الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma ta'ammadna wa ma akhta'na wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.